Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Terutama Datuk Paduka Haji Awang Alaihuddin bin Pihin Orang Kaya di Gadung Seri Lela, Datuk Seri Utama Haji Awang Muhammad Taha, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik India. Dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Adnan bin Haji Muhammad Jaafar, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Puan Terutama Nahidah Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke Negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Heng Ai Kyo, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baharu. Baginda juga menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu secara berasingan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh. Juga hadir Tuan Jalal Hussein, Setiausaha Pertama Buruh, Suruhanjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura menyertai Tuan Yang Terutama Tuan Raymond Chow, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura dan Kenal Yeo Jun Hua Desmond, Penasihat Pertahanan Republik Singapura. Turut hadir semasa majlis tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Shah Bandar Datuk Seri Setia Haji Awang Muhammad Nawawi bin Pihin Orang Kaya Shah Bandar Haji Awang Muhammad Taha, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Amat Mulia Pengiran Penggawai Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain. Bagi mendukung hasrat Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam yang telah melancarkan garis panduan protokol hijau pada 30 Januari lalu. Pagi tadi diadakan majlis pelancaran kempen kebersihan dan penghijauan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung di bangunan BIBD Connex, Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Begawan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datu Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.
Protokol hijau adalah satu garis panduan bagi sektor kerajaan untuk melaksanakan dasar perubahan iklim kebangsaan negara Brunei Darussalam BNCCP dan menjadikan premis kerajaan sebagai zon bebas botol plastik serta penanaman sehingga 26,000 pokok menjelang penghujung tahun 2021. Majlis diselajurkan dengan pelancaran kesedaran kebersihan dan penanaman pokok di pusat bandar yang diungkayahkan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Antara aktiviti yang diadakan semasa kempen ini ialah penanaman sebanyak 29 anak pokok jenis Burkina Green di sekitar kawasan Jalan Residensi yang disumbangkan oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat. Aktiviti kempen juga akan diadakan sepanjang tahun ke-44 daerah. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Hari Commonwealth yang disambut setiap tahun pada hari Isnin kedua dalam bulan Mac mengetengahkan bagaimana 54 buah negara anggota Commonwealth bergabung dan bekerjasama untuk mencapai beberapa matlamat, antaranya melindungi sumber semula jadi dan meningkatkan perdagangan. Sehubungan itu, pagi tadi berlangsung Majlis Perasmian Plug Queen's Commonwealth Canopy QCC dan acara penanaman pokok di Taman Rekreasi Hutan Simpan Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 54 anak pokok ditanam di Taman Rekreasi Hutan Simpan Berakas yang merupakan salah satu daripada 3 kawasan hutan di bawah inisiatif QCC. Selain Taman Negara Ulu Temburong, Hutan Simpan Batu Apoi dan Taman Rekreasi Hutan Pulau Selirong. 54 anak pokok tersebut merupakan simbolik daripada jumlah negara Commonwealth selain mendukung dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam. Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Commonwealth COGM melancarkan QCC pada tahun 2015 sebagai sebahagian daripada komitmen negara-negara anggota Commonwealth bagi memelihara ekosistem dengan mempromosikan kesedaran mengenai nilai hutan, memudahkan pertukaran pengetahuan, berkongsi amalan terbaik dan mewujudkan kolaborasi baru untuk pemeliharaan hutan. Juga hadir Yang Berhormat Dayang Khairul Nisa binti Haji Awang Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengasas bersama Green Brunei. Pemasaran makanan dan minuman yang tidak berhemah kepada kanak-kanak boleh menyumbang kepada kenaikan kadar obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Menurut Menteri Kesihatan berdasarkan kaji selidik mengenai amalan pengiklanan dan pemasaran makanan dan minuman kepada kanak-kanak Disember 2020, 90% ibu bapa, penjaga dan wakil industri makanan dan minuman serta agensi pengiklanan dan pemasaran berpendapat industri berkenaan mempunyai peranan penting dalam mengawal pendedahan dan kuasa atau pengaruh pengiklanan dan pemasaran makanan dan minuman yang tidak sihat kepada kanak-kanak di negara ini. Berucap semasa majlis pelancaran kod pemasaran makanan dan minuman yang berhemah kepada kanak-kanak di negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menjelaskan media sosial adalah antara platform atau saluran pengiklanan dan pemasaran yang paling kerap digunakan untuk mengiklankan makanan dan minuman yang tidak sihat di negara ini. Menteri Kesihatan berkata hampir semua ibu bapa dan penjaga bersetuju kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia perlu memantau peraturan mengenai pengiklanan dan pemasaran makanan dan minuman yang mengandungi tinggi garam, gula dan lemak tepu kepada kanak-kanak. Sementara 82.5% ibu bapa dan penjaga bersetuju yang kod pemasaran membantu mengurangkan kadar obesiti dalam kalangan kanak-kanak di negara ini. Bagi negara Brunei Darussalam, penggubalan kod dikenal pasti sebagai salah satu tindakan merentasi sektor di bawah inisiatif Multisektoral Task Force untuk Kesihatan, iaitu memberikan permulaan terbaik bagi setiap kanak-kanak. Ianya juga terkandung dalam Pelan Strategik Kementerian Kesihatan 2019-2023.
khususnya dalam pencapaian matlamat mencegah dan mengawal penyakit-penyakit tidak berjangkit. Dengan adanya kod dan pemberigaannya nanti, ianya diharap akan dapat memberi bimbingan kepada pengusaha industri makanan dan minuman serta industri pengiklanan dan pemasaran agar dapat melahirkan rasa bertanggungjawab atas tata cara pemasaran produk-produk makanan dan minuman, terutama sekali kepada kanak-kanak. Kod tersebut juga boleh dijadikan sebagai sumber rujukan yang bermanfaat bagi para penggubal dasar dan pihak berkepentingan. Kod akan dilaksanakan secara berfasa menerusi pelbagai platform pengiklanan dan pemasaran seperti media cetak, papan iklan, pawagam, laman sesawang berita, rangkaian radio dan saluran televisyen tempatan. Sambutan Hari Wanita Antarabangsa diadakan bagi meraihkan usaha luar biasa wanita dan gadis di seluruh dunia dalam membentuk masa depan dan pemulihan dari pandemik COVID-19 yang lebih ketara. Ikuti perincian bahan beritanya selepas ini bersama bahan berita lainnya. Kedudukan wanita sebagai nadi dalam sebuah keluarga dan mendukung pembangunan negara. Peranan dan sumbangan wanita adalah sangat penting bagi pembangunan sosio-ekonomi dan pemeliharaan keamanan dan keselamatan. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam perutusan sempena Hari Wanita Antarabangsa 2021 yang disambut pada 8 Mac menjelaskan peranan penting kaum wanita jelas dilihat dalam memerangi wabak COVID-19. Dengan tema Wanita dalam Kepimpinan mencapai masa depan yang saksama dalam dunia COVID-19. Sambutan tahun ini adalah bagi meraihkan usaha luar biasa wanita dan gadis di seluruh dunia dalam membentuk masa depan dan pemulihan dari pandemik COVID-19 yang lebih ketara. Ia disambut adalah bagi menghargai peranan dan mengiktiraf pencapaian para wanita dalam usaha bersama memacu kemajuan negara. Menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO, lebih 70% petugas sektor kesihatan dan sosial secara global adalah wanita. Di negara Brunei Darussalam khususnya, menurut kajian buruh 2019 yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, kaum wanita merangkumi lebih kurang 67% petugas dalam sektor kesihatan dan sosial. Bagaimanapun, kesan pandemik COVID-19 adalah nyata lebih berat kepada kaum wanita kerana mereka juga mempunyai berbagai peranan dan tanggungjawab yang perlu diimbangi dari segi menjaga anak-anak, anggota keluarga yang sakit dan juga orang tua. Sokongan dan komitmen berterusan kepada wanita adalah amat penting dalam era pasca COVID-19 untuk membantu memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, mencapai kemajuan ekonomi dan mempromosikan pembangunan sosial yang lebih besar ke arah kemakmuran negara. Peranan wanita kekal relevan yang mana sumbangan dan kepimpinan wanita telah terbukti dan adalah berpotensi untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam sama-sama menjayakan agenda pemulihan selepas COVID. Pandemik ini telah memperlihatkan kepada dunia bahawa perpaduan wanita sentiasa utuh bukan sahaja dalam kekeluargaan, malah meliputi penyatuan mereka dalam masyarakat. Bagi mengimbangi impak pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosio-ekonomi rakyat dan penduduk di negara ini, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengambil langkah-langkah berfokuskan kepada memelihara kesejahteraan orang awam. Sebagai contoh, kaedah bekerja dari rumah dan kelonggaran waktu kerja yang fleksibel telah menyumbang ke arah work-life balance bukan sahaja bagi kaum wanita tetapi semua yang memerlukan dalam situasi COVID-19. Bagi kaum wanita yang mempunyai tanggungjawab berganda dalam mengurus keluarga, pekerjaan maupun perniagaan, dalam situasi norma baharu, ia telah bantu menyuntik semangat dan mendorong golongan wanita untuk terus berganding bahu dalam masyarakat.
Komitmen negara Brunei Darussalam dalam menyerlahkan isu-isu wanita juga termasuk peranan yang dimainkan di rantau ASEAN. Semasa menjadi pengerusi ASEAN Committee on Women tahun lepas, negara Brunei Darussalam telah mengetuai beberapa pencapaian signifikan seperti menghasilkan kajian ASEAN Gender Outlook yang dikendalikan bersama pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Wanita dan telah dilancarkan pada 1 Mac 2021. Serta penghasilan ASEAN Gender Mainstreaming Framework, inisiatif bersama ASEAN Commission on Women and Children yang disasarkan untuk selesai pada tahun ini. Selaku pengerusi ASEAN 2021, negara Brunei Darussalam akan mengetengahkan isu pembangunan wanita sebagai salah satu deliverable di bawah tunggak Komuniti Sosio-Budaya ASEAN. Di peringkat kebangsaan, beberapa acara yang dirancang bersempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa tahun ini juga adalah dihasratkan untuk memberikan platform kepada kaum wanita untuk mengongsikan idea-idea serta membincangkan isu-isu yang berkepentingan bagi kaum wanita di negara ini. Ia akan disalurkan kepada penghasilan sebuah kajian wanita bagi negara Brunei Darussalam sebagai usaha bagi mengukuhkan Pelan Tindakan Wanita di bawah Majlis Kebangsaan Isu Sosial MKIS. Program dan acara sempena Hari Wanita Antarabangsa tahun ini yang dirancang oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan yang diselenggarakan oleh pelbagai pihak dari sektor swasta, persatuan penyokong wanita serta perwakilan asing melalui perbincangan isu-isu penting dihasrat dapat dimanfaatkan oleh kaum wanita demi pembangunan wanita yang lebih mampan. Berucap semasa Majlis Forum Perdana sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa, Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berkata, selaku pengerusi ASEAN bagi tahun ini, negara Brunei Darussalam akan mengetengahkan isu pembangunan wanita di rantau ASEAN sebagai salah satu deliverable di bawah tunggak Komuniti Sosio-Budaya ASEAN. Kepada semua kaum wanita, teruskanlah berusaha dan teruskan bersikap wajar dan berdaya saing dalam meningkatkan kualiti kehidupan dan kesejahteraan masing-masing, keluarga dan masyarakat. Kita harus bersepakat dan bersama-sama dalam memperjuangkan peningkatan martabat wanita. Apabila wanita melangkah bersama dalam arus pembangunan negara tanpa batasan, ianya akan memberikan impak yang positif dan negara yang kita sayangi akan mendapat faedahnya juga melalui peningkatan produktiviti, ekonomi, keharmonian sosial dan juga kemakmuran hasil suntikan pengupayaan wanita. Hadir Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Video rakaman perutusan daripada Tuan Muhammad Nakiri bagi pihak United Nations Women dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN juga disampaikan di dalam acara tersebut. Semasa sesi dialog bertajuk Pembangunan Wanita Menurut Islam secara dalam talian bersama Profesor Madya Dr. Nur Saleha Muhammad Saleh, Pengarah Institut Hadis dan Akidah daripada Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, antara lain menekankan wanita mempunyai tanggungjawab yang besar dalam pembentukan dan pembangunan keluarga dan masyarakat Islam dalam negara yang semakin maju. Peranan wanita dalam pembangunan negara menjadi semakin penting. Sementara sesi perbincangan panel bertajuk Kepimpinan Wanita dalam Pembangunan Negara antara lain mengongsikan sebahagian besar wanita sekarang terlibat dalam pelbagai pekerjaan di luar rumah daripada aktiviti ekonomi tidak formal hinggalah kepada bidang profesional. Sesi perbincangan melibatkan beberapa orang ahli panel. Juga sempena Hari Wanita Antarabangsa, berlangsung Majlis Pelancaran Forum Prepanita dan Booth Women Hub di Pusat Promosi Kesihatan Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan,
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pelbagai aktiviti pameran berkaitan dengan pembangunan sosial, fizikal, mental, kerohanian, akademik dan tunjukkan cara mengisi acara forum. Antaranya menyediakan klinik wanita bagi pemeriksaan wanita, kesedaran mengenai kanser payudara dan aktiviti memperkasa wanita. Forum Prepanita bermaksud persediaan wanita ke alam pekerjaan diadakan secara selari dan melibatkan 60 orang peserta terdiri daripada penuntut institusi-institusi tinggi. Tajuk kedua, komunikasi. Komunikasi adalah kunci kebahagiaan. Sementara itu, Kelab Wanita Antarabangsa Negara Brunei Darussalam dan Suruhanjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam petang tadi menganjurkan forum khas Hari Wanita Antarabangsa bersempena Hari Wanita Antarabangsa. Puan Yang Terutama Tiffany McDonald, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam dalam ucap tamanya berkata pilihan wanita tidak dapat ditentukan kerana mereka perlu untuk memikirkan mengenai peranan masing-masing dan bagaimana untuk terus bersaing bagi membolehkan pilihan dapat dikekalkan dan mencapai dunia. Dia, mana jantina, tidak menentukan pilihan yang mereka ada. Beberapa tajuk turut digariskan dalam forum khas ini, antaranya kepentingan Hari Wanita Antarabangsa, isu yang dihadapi wanita dan peranan wanita dalam kepimpinan. Forum dihadiri oleh kira-kira 100 orang wanita terdiri daripada ahli kehormat kelab dari beberapa kedutaan dan suruhanjaya tinggi di negara ini dan ahli kelab. Negara Brunei Darussalam turut menyambut dan meraihkan sambutan Hari Wanita Antarabangsa yang disambut setiap 8 Mac di seluruh dunia sebagai sebahagian daripada komitmen kepada Konvensyen Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Bagi menyokong Hari Wanita Antarabangsa, Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha dinyalakan dengan lampu berwarna ungu. Penyalaan lampu jambatan bermula semalam dan berakhir hari ini. Warna ungu dipilih sebagai lambang sambutan Hari Wanita Antarabangsa bersempena dengan warna rasmi daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan yang juga mengepalai bacaan surah Al-Fatihah. Juga hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan dan Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Suntikan vaksin COVID-19 penting lebih-lebih lagi bagi mereka yang menghidap beberapa penyakit kronik. Menurut Pengiran Dr. Muhammad Ali bin Pengiran Anak Roslet Zana, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan, individu yang mempunyai masalah kesihatan tersebut lebih berisiko untuk mendapat gejala yang lebih serius jika dijangkiti COVID-19. Pengiran Dr. Muhammad Ali berkata, kesan sampingan suntikan vaksin tersebut adalah gejala ringan dan tidak berpanjangan. Vaksin COVID-19 adalah penting, terutamanya di kalangan individu yang mempunyai masalah kronik seperti masalah jantung, masalah paru-paru, kencing manis dan obesiti. Kesan sampingan yang dilaporkan secara umumnya adalah gejala ringan dan tidak berpanjangan seperti sakit pada tempat penyuntikan, keletihan, sakit otot, demam ataupun sakit kepala. Kita boleh mengambil ubat penahan sakit seperti paracetamol jika anda memerlukannya. Sekiranya gejala bertambah teruk, bolehlah mendapatkan nasihat kesihatan di klinik-klinik yang berdekatan. Jika mengalami kesan sampingan seperti yang dinyatakan, atau anda merasa risau mengenai masalah kesihatan anda bolehlah mendapatkan nasihat kesihatan dengan segera atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148.
Vaksin ini boleh didapati di keempat-empat daerah di negara Brunei Darussalam. Bagi daerah Brunei dan Muara, ianya boleh didapatkan di stadium tertutup. Bagi daerah Tutong, vaksin boleh didapati di Hospital Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Mutadi Billah. Bagi daerah Belait, Hospital Suri-Suri Begawan. Dan bagi daerah Temburong, ianya boleh didapatkan di Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam. 4 lagi kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah kes jangkitan di negara ini sebanyak 190, manakala satu kes disahkan sembuh. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 49 kes. 702 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 14,355 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 564 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 107,536 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Berikutan perubahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang bermula hari ini, 8 Mac 2021. Kementerian Hal Ehwal Agama dalam siaran akhbarnya memaklumkan pelaksanaan tahap kelima kebiasaan baharu bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Bagi tahap kelima ini, jemaah dan orang ramai yang hadir dan menunaikan sembahyang di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dikehendak mengikuti garis panduan berikut, iaitu mendaftar masuk dengan menggunakan aplikasi BruHealth serta mendapatkan kelulusan kod hijau atau kuning sahaja. Orang yang kurang sihat adalah dinasihatkan untuk tidak menghadirkan diri ke masjid. Digalakkan untuk membuat pemeriksaan suhu badan, dimestikan membawa dan menggunakan sejadah atau tikar sembahyang sendiri bagi sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu. Penjarakan fizikal antara jemaah adalah mengikut ukuran sejadah atau tikar sembahyang masing-masing. Tidak digalakkan untuk bersalam-salaman, tidak ada had umur bagi jemaah yang hadir menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Digalakkan untuk berudu dari rumah dan memakai sungkup muka ketika menghadiri sembahyang fardu Jumaat dan mensanitasi tangan sebelum dan selepas memasuki masjid. Kajian Serantau ASEAN mengenai wanita, keamanan dan keselamatan yang dimajukan di bawah kepimpinan bersama Majlis Wanita ASEAN ACWAC-WC bermula pagi tadi secara maya. Bagi meningkatkan kesedaran mengenai penemuan kajian dan pelaksanaan cadangan mengenai kenyataan bersama bagi mempromosikan wanita, keamanan dan keselamatan dalam ASEAN merentasi 3 tonggak masyarakat ASEAN dan dengan rakan dialog ASEAN lainnya dan rakan pembangunan. Mesyuarat secara maya itu bermula dengan ucapan alu-aluan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agong ASEAN. Ia diikuti dengan ucapan daripada Puan Yang Terutama Melissa A. Brown, Kuasa Usaha Misi Amerika Syarikat ke ASEAN. Dan pengarah serantau bagi wanita Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Asia dan Pasifik.
Hadir Datin Hajah Siti Hajar binti Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof yang di-Pertua Majlis Wanita Brunei Darussalam. Antara yang disentuh semasa mesyuarat ialah penemuan utama dari kajian serantau dan langkah yang dicadangkan bagi menggerak dan mempercepatkan tindakan pelaksanaan kenyataan bersama bagi mempromosikan wanita, keamanan dan keselamatan dalam ASEAN merentasi 3 tonggak masyarakat ASEAN dan pembasmian kemiskinan dan jurang perbezaan jantina. Pada sebelah petang, Majlis Wanita Brunei Darussalam menyertai sidang video webinar mengenai wanita dan persekitaran mencapai matlamat perkembangan yang berdaya tahan. Sesi diadakan di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam di Kampung Anggrek Desa. Sidang bermula dengan ucapan daripada Tuan Terutama Kung Fook, Timbalan Setiausaha Agung ASEAN bagi masyarakat kebudayaan sosio-budaya. Antara tajuk yang dibincangkan ialah mempertahankan wanita dan keadilan iklim serta inisiatif dan perkembangan wanita dan persekitaran dalam ASEAN. Menurut Datin Hajah Masni binti Haji Ali, Naib yang di-Pertua 2 Majlis Wanita dan Penasihat Perkumpulan Wanita WI telah menyertai Go Green Protocol. Kerana telah mempunyai satu tujuan mengenai dengan alam sekitar iaitu menuju untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebuah negara yang rendah karbon dan berdaya tahan dan mampan selaras dengan Bebasan Negara 2035. Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara ASEAN telah menjalankan beberapa kegiatan, inisiatif yang dijalankan oleh agensi-agensi kerjaan seperti mengurangkan penggunaan tenaga, menggunakan air dikurangkan, mengurangkan penggunaan kertas dan penggunaan plastik. Sebagai menyokong Hari Wanita Antarabangsa, Pusat Perubatan Jerudong Park JPMC menganjurkan taklimat kesihatan bagi pihak pengurusan dan kaki tangan Bureau Veritas Brunei. Taklimat dikendalikan oleh 2 orang pegawai perubatan JPMC. 2 topik utama mengenai kesihatan umum wanita dan penyakit kanser dalam kalangan wanita dibincangkan. Dr. Citra Karat antaranya menekankan pentingnya pengambilan pemakanan yang seimbang dan senaman harian, manakala Dr. Siti Khadijah Ismail menyentuh mengenai kanser yang biasa dihadapi oleh wanita di negara ini. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 dan ulang tahun Penubuhan Persatuan Penyanyi, Pemuzik dan Penggerak Seni 3P ke-34 semalam, Persatuan 3P mengadakan Malam Silaturahim. Majlis diteruskan dengan penyerahan surat lantikan bagi ahli-ahli jawatan kuasa tadbir dan Ketua Bahagian Persatuan 3P baharu bagi sesi 2021-2023. Lebih 100 ahli persatuan menghadiri majlis ini yang dihasrat untuk bertukar-tukar fikiran mengenai perkembangan industri kebudayaan dan merealisasikan visi persatuan, antaranya menggerak seni serta beraktiviti secara sihat.